Hai, Assalamualaikum. Sobahal khair. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan belajar tajuk baru, iaitu dalam bidang tafsir, Nasy'atu Ulumul Quran. Okay, perkembangan ulumul Quran. Okay, saya cuba buka dalam slide. Ya, ini row-nya tertinggal pula. Okey, dalam tajuk hari ini, mi'yar ta'allum, maksudnya objektif pembelajaran 2.11, zikru ta'rif ulumul Quran. Itu kamu boleh menyebut ta'rif ulumul Quran. Dan objektif yang kedua 2.1.2, bayanu nasy'atu ulumul Quran fi ahdi Rasulullah, asri sahabah dan asri tabi'in wa tabi'it tabi'in, ya, iaitu menerangkan perkembangan ulumul Quran pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat dan juga zaman tabi'in dan tabi' tabi'in. Okey, yang pertama, objektif pertama tadi, ta'rif ulumul Quran. Huwal ilmu allazi yatanawalu abhas allati tata'allaqu bil Qur'anil Karim min haitsu ma'rifatu asbabun nuzul wa jami'ul Qur'an wa tartibihi wa ma'firatul makki wal madani wan nasikh wal mansukh, ya, iaitu ilmu, saya merahkan perkataan tu, iaitu ilmu yang membincangkan perbahasan, al-abhasu, yang membincangkan perbahasan yang berteraskan kepada Al-Quran, ya, bil Al-Quranil Karim min haitsu, sama ada dari sudut asbabun nuzul, ya, asbabun nuzul, sebab penurunan Al-Quran, pengumpulan Al-Quran, jam'ul Quran, dan juga penyusunannya, wa tartibuhu, wa ma'rifatul makki, dan pengetahuan berkaitan dengan ayat-ayat makki dan ayat-ayat madani, dan juga nasah dan mansukh. Okey, seterusnya, ya, objektif yang kedua, nasy'atu ulumul Quran, iaitu perkembangan ulumul Quran. Okey, yang pertama ni dari segi zaman Rasulullah, yang mana fi ahdi Rasulullah wa kana Rasulullah awalan talqil wahyu anillahi wahdahu wa hifzuhu. Rasulullah menerima wahyu daripada Allah dan menghafalnya. Okay, sebagaimana yang kita tahu, Al-Quran diturunkan daripada Allah melalui malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril, dan diturunkan secara beransur-ansur. Okay, yang kedua, jam'ul Quran fi qalbihi, baginda mengumpulkan Al-Quran di dalam dadanya. Lepas Nabi hafal, Nabi kumpul dalam dadanya, ya. Dan yang ketiga, balagha ma anzala alaihi li ashabihi, balagha, Nabi menyampaikan apa yang diturunkan kepadanya kepada sahabat. Okay. Nabi hafal, kemudian hafal maksudnya hafal, diingat dan disampaikan kepada para sahabat. Okey, yang keempat, amaru sahabah radhiyallahu anhu an yaktubul Quran fi rifa'i wal aktafi wal asbi.
Baginda memerintahkan, baginda memerintahkan kepada siapa? Para sahabat untuk menulis Al-Quran pada kulit-kulit binatang, tulang-tulang dan pelepah tamar. Ya, tujuannya supaya sahabat senang hafal dan senang rujuk pada apa yang mereka tulis. Okey, yang kelima, qara'al wahyu alan nasi alal makasi. Baginda bacakan wahyu kepada orang ramai secara perlahan-lahan. Lepas pada sahabat, Nabi sampaikan juga kepada umat Islam secara berperingkat-peringkat dan secara beransur-ansur. Okey, yang keenam ni tak nampak. Yang keenam, nahas sahabatu kitabatu ghairul Quran. Rasulullah melarang sahabat menulis selain daripada Al-Quran. Seperti mana sabda Rasulullah, la yaktubu anni. La yaktubu anni, janganlah kamu menulis daripadaku. Wa man kataba anni ghairal Quran falyamhu. Barang siapa yang menulis tentangku selain Al-Quran, maka hendaklah ia memadamkannya. Pada zaman Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah belum ditulis kerana Rasulullah tidak mahu ayat Al-Quran bercampur dengan hadis. Jadi arahan Nabi untuk menulis hanya pada ayat-ayat Al-Quran. Okey, next. Pada zaman sahabat, asru sahabah radhiyallahu anhu. Zaman sahabat ni ada tiga zaman. Yang pertama, fi asri sahabah Abu Bakar. Pada zaman Rasulullah, pada zaman Saidina Abu Bakar, baginda memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menulis Al-Quran. Ya, kitabatul Quran, menulis Al-Quran seperti mana yang ditulis di hadapan Rasulullah. Dan ini dipersetujui dengan Saidina Umar dan diteruskan sehinggalah ke zaman Uthman. Ya. Pada zaman Khalifah Uthman, tammal jami'ul qira'at fi mashafin wahid. Ya. Sempurna pengumpulan Al-Quran dalam satu mashaf. Ya, dikumpulkan dalam satu mashaf dan dinamakan Mashaf Al-Imam. Ya, dan penulisannya menggunakan dinamakan penulisan Utsmani, Rasam Utsmani. Okey. Yang seterusnya, pada zaman Saidina Ali, beliau menyuruh, ya, amara Aba Aswad Ad-Duwali. Saidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu memerintahkan Abu Aswad Ad-Duwali untuk meletakkan kaedah nahu untuk menjaga bahasa Arab dan menjaga sebutan Al-Quran. Okay, next. Asrut Tabi'in. Okay, zaman Tabi'in. Hum akhazal Quran min akabir sahabah aw tabi'in. Mereka mengambil Al-Quran daripada para sahabat yang terkemuka dan para tabi'in. Ya, sebagaimana yang diketahui sebelum ni, zaman Uthman dan Ali, Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mashaf dan ayat-ayat tersebut dibaca, dihafal oleh para sahabat dan umat Islam. Jadi mereka mengambil, maksudnya belajar daripada sahabat-sahabat yang terkemuka dan juga para tabi'in.
Okey, yang kedua, ijtahadu fi tafsir ba'dal ayat. Ijtahadu maksudnya mereka bersungguh-sungguh untuk mentafsirkan sebahagian ayat. Masa ni dah ada ilmu tafsir, ya. Ni zaman tabi'in, maksudnya selepas zaman para sahabat. Okey, saya alih ke sini. Okey, next. Haula'i jami'an yatanawaluna maksudnya mereka semua membincangkan ilmu tafsir. Al-ilmu tafsir. Okey, dan juga ilmu gharibul Quran. Ya, yang kedua ilmu gharibul Quran, iaitu keajaiban dan yang kandungan-kandungan Al-Quran tentang perkara-perkara yang ganjil, dan juga asbabun nuzul, sebab-sebab penurunan ayat, juga berkaitan dengan ayat-ayat Makki dan ayat Madani. Seterusnya ilmu nasikh wal mansukh, ya. Ada ayat-ayat yang telah dimansuhkan oleh ayat-ayat yang terkemudian. Maksudnya ayat baru yang akan digunakan sementara ayat yang lama telah dihapuskan. Okey, setakat itu sahaja untuk hari ini. Untuk maklumat tambahan, okey, apa yang dimaksudkan dengan tabi'in dan juga tabi'in? Okey, ya. Seorang sahabat yang berjumpa dengan Rasulullah dan dia beriman dengan baginda dan dia mati dalam Islam dinamakan tabi'in. Maksudnya dia sempat bersama Rasulullah, ya. Sempat bersama Rasulullah dan dia mati dalam Islam. Contohnya Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud. Okey. Itu para sahabat. Okey. Untuk tabi'in pula, mereka ini orang yang berjumpa dengan sahabat dan dia mati dalam Islam. Contohnya Mujahid dan Hasan Al-Basri. Sementara kalau disebut tabi'in ialah mereka yang berjumpa, maksudnya sempat hidup sezaman dengan tabi'in. Ya, tabi'in tadi. Dan tapi dia tak jumpa dengan para sahabat dan dia mati dalam Islam. Contohnya Malik bin Anas. Itu beza antara sahabat, tabi'in dan tabi'in. Okey, sekadar itu sahaja untuk hari ini. Saya harap kamu faham dan nanti kita akan buat latihan untuk pengukuhan. Kalau ada soalan boleh dinyatakan selepas ini, ya. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.